Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh start bila-bila masa sebab time is already 9:02 now. Okay, so we should start. Okay, bagi mereka yang dah masuk, Alhamdulillah sempat lagi anda bernafas sampai malam daripada pagi tadi sampai sekarang. Jadi kita berarti sudah diberi minimumnya 12 jam untuk hidup selepas kita bangun tidur daripada semalam. Maka saya nak tanya, macam mana perasaan you punya aura ataupun spirit you. Tapi yang penting malam ni kita nak cerita macam mana you rasa tulang you, macam mana you rasa you punya infrastruktur you tu masih lagi teguh tak, masih lagi kuat tak. Okay, sebab ada kaitan dengan apa yang kita nak cerita pada malam ini. Nombor satu. Nombor dua, ada sesiapa yang ada degupan jantung yang kurang steady ataupun terlalu cepat, tak rendah ataupun terlalu tinggi, pun ada kaitan dengan apa yang kita nak cerita pada malam ni. Ada siapa yang moodnya rasa terlalu down, rasa murung, ataupun terasa happy all the time, senyum sokmo walaupun dipaksa. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya you sedar yang you kadang-kadang kena dipaksa juga. Kalau tidak, asyik murung aja. Betul tak? Ini pun ada kaitan apa yang kita cerita malam ni. Sebab antara D3 dengan K2 ada peranan yang amat penting untuk sihat walafiat. Okey, kalau dah bersedia, ambil pensel atau pen dengan buku nota seperti biasa bagi mereka yang mengikut secara serius untuk menjadikan sebagai bekalan ataupun sebagai empowerment. Apa yang diberi maksudnya kuasa sendiri untuk belajar supaya you dapat orang kata apa, menghindari daripada kalau belum kena penyakit, dan kalau kena penyakit anda boleh menanganinya sekurang-kurangnya kalau penyakit itu masih peringkat awal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Khayani, Norain Arifin, Tikah pun ada, Miss Yus pun ada. Alhamdulillah. Baik, semua yang dah masuk ataupun bakal masuk, saya ucapkan selamat datang. Kita tekan share sambilan kita dengar, boleh? Okey, baik. Inilah cerita pada malam ini yang agak nak kata berat tak berat, tetapi bagi mereka yang belum pernah dengar orang panggil D3 dan K2, walaupun selalu kita ulang berkali-kali, tapi kalau you tak berapa nak belajar benda-benda macam ni, dianggap sebagai benda yang orang kata apa, scientific. Dan kalau terlalu scientific, kadang-kadang kalau rasa macam orang kata jauh daripada perkataan ataupun penggunaan jenama-jenama yang agak terlalu advance, kadang-kadang orang tak berapa nak lekat. So saya nak permudahkan pada anda, iaitu D3 kita selalu cerita tentang vitamin matahari. Okey, maksudnya datangnya selalunya daripada matahari, boleh juga datang pada makanan atau minuman, boleh juga datang daripada suplemen. Itu satu bahagian. Okey, 2D3. Okey, satu lagi dipanggil K2. Okey, K2 ni selalunya terlibat dalam proses apa yang dinamakan kalsium metabolism. Maksudnya metabolisme dari kalsium punya intake tu ada kaitannya dengan K2. Okey, dan dua-dua ni memainkan peranan yang penting, macam abang dengan adik. Siapa abang, siapa adik, kita boleh tahu pada malam ni. Baik, kalau dah bersedia. Alright, lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K3 bila digunakan nanti dalam badan kita adalah merupakan semacam kunci dengan kereta. Kereta cantik macam mana pun, kalau tak ada kunci, kereta tu tak boleh jalan. Jadi penting tak D3 ni? Itu konsep D3. Dia punya orang panggil seolah-olah kalau kita bandingkan analoginya semacamlah kunci dengan kereta. Right? So kalau tak ada kunci tak boleh start. Tetapi bila dah start, faham? Kunci kereta ni boleh pergi ke mana saja yang dia nak. Okey, bergantung kepada pemandunya, betul tak? Jadi pemandunya itulah dinamakan K2. Jadi yang mana lebih mustahak sekarang? Kunci kereta tu ke ataupun pemandu kereta tu? Sebab pemandu kereta tu akan bawa kereta tu sama ada nak pergi utara, selatan, barat atau timur, betul tak? Nak pergi ke arah jalan kalau simpang, ke kanan ke kiri, betul tak? Okey.
Kalau dia pergi ke kiri, katakan salah haluan, cuma dia kena pergi ke kanan. Maka kalau dia tak corner ke kanan, maka kereta tu takkan sampailah kepada destinasi. Di dalam badan kita, contohnya yang paling utama, kita ambil cuma satu daripada beratus-ratus fungsi D3, dan fungsi K2 ada banyak. Okay? Terutama sekali kalau dibandingkan dari segi banyaknya jumlah, D3 lah lebih banyak kan. Sebab apa? D3 ni orang kata apa, daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dia semua mainkan peranan, dan dia ada reseptor. Maksudnya dia ada signal. Macam kunci tadi tu, dia ada tempat, setiap organ yang besar-besar, setiap kawasan body kita, setiap sistem kita tu, dia ada mainkan peranan. Jadi dia ada kunci dengan dia punya lock tu sekali, dengan mangga dia semua tu, dia dah, setiap satu kawasan tu dia dah ada khas. Itu vitamin D3. Tapi K2 pula, walaupun dia tidak ada kunci dan dia tidak ada sebanyak fungsi D3 tadi, okey, tetapi saya dah kata apa tadi, kalau D3 dibiarkan akan berterabur nanti, tidak ada haluan. Maksudnya direction untuk nak pergi ke mana, dan nak letak kat mana, nak buat apa, bila nak stop, bila dah cukup, bila tak cukup, semua. Faham? Okey. Jadi daripada situ kita kena mainkan satu peranan yang antara beratus peranan tu dinamakan kalsium. Di calcium metabolism ni, kalsium punya arrangement ni harus kita tengok macam mana caranya. Bila kita dapat cahaya matahari, okey, kolesterol di bawah kulit kita tu kan dikonvertkan sampai jadi D3, okey, daripada D2 jadi D3, okey. So bila jadi D3 tu nanti yang diproses juga perlukan liver yang bagus dan kidney yang bagus. Maksudnya liver dengan kidney you mesti dalam keadaan yang rapi, dan orang kata apa, dalam tip top, baru kerja-kerja ni jalan lebih cantik. Tetapi apapun, di dalam usus D3 akan membuat kerjanya awal-awal lagi. Dia rajin, dia pergi ambil semua kalsium yang boleh dia absorbkan kalsium tu, dan dihantar ke tempat-tempat seperti sepatutnya di mana? Sepatutnya dihantar kepada tulang dan hantar kepada gigi, betul tak? Kerja siapa tu? Nak hantar ke tulang, ke gigi tu, nak arahan tu, polis dia, nak trafik jaga semua, kiri kanan, siapa jalan dulu, siapa jalan kemudian, ialah oleh K2. Okay, D3 K2. Jadi K2 tu memainkan peranan yang kalau tak dijaga oleh K2, saya kata apa tadi, maka kalsium tadi, kalau you bayangkan macam kapur lah kan, ditabur kat semua rumah nanti kalau tak diatur dengan K2. Jadi K2 lah kata, engkau pergi kepada femur ataupun tulang paha, engkau pergi ke tulang betis, engkau pergi ke bahagian tengkorak, engkau pergi ke bahagian tulang-tulang rusuk ni, ataupun okey, engkau gigi kat sini. Kalau tidak nanti gigi tu cepat berlubang. Sebab tu kalau anda banyak sangat gigi berlubang, ataupun gigi longgar-longgar, ataupun cepat sangat nak, apa orang panggil, naik taik gigi tu, plak-plak semua tu, itu datangnya daripada over yang tak dikontrol oleh K2. Jadi K2 lah yang mententeramkan, mengkontrolkan supaya tidak lebih taik gigi tu, atau berlubang-lubang tu, rongak-rongak gigi, goyang-goyang gigi. You perasan tak, setengah orang bila kadang-kadang dia berhenti seokok je, ataupun dia makan makanan-makanan yang tak betul ke, lebih kurang dia pakai gasak je, gigi tu lepas berhenti seokok habis luruh, jadi rongak habis. Pernah dengar? Lepas tu kalau cek pembuluh darah yang ke arah jantung, ada lekatan-lekatan calcification tu. Kadang-kadang dalam breast pun ada, orang perempuan ada kalsium. Apa tu maksudnya calcification? Boleh macam bertulang pula kat situ. Pernah dengar spur tak, kaki yang pagi-pagi tak boleh pijak tu, sampai sakit sangat tu, itu antara kerja-kerja siapa? Kerja si D3 dah ambil kalsium, tapi dia tak tahu nak atur kat mana, dan lebih kat mana, kurang kat mana. Jadi kerja K2 yang kadang-kadang lebih mustahak dari segi pengakhiran proses kat mana dia nak letak tu. Okey, nak complete dia punya proses tu. Faham? So kadang-kadang kita tak dapat cukup K2. Kenapa?
K2 ni sebenarnya ada dua jenis. Satu K1, lepas tu dia jadi K2, diaktifkan. Sebab K1 bagi mereka yang vegan, yang jadi vegetarian, selalunya dia banyak dengan K1. Orang yang makan banyak sayur, banyak greens, leafy greens, banyak ulam-ulam, mereka selalunya lebih kepada K1. K1 ni bagus untuk clothing juga, untuk wound healing. Kalau you luka, dia senang cepat kering ataupun senang dapat parutnya tu. Kalau tak cukup K1, dia akan susah nak berhenti perdarahan tu. Faham? Okey, so K2 dengan K1 mainkan peran. K2 lebih datangnya daripada makanan haiwan, maksudnya daripada organ food seperti hati, limpa, ataupun daging-daging lah, ataupun telur, butter, cheese, tapi kalau kita yang tak boleh makan atau tak digalakkan makan bahan-bahan macam tu, kita boleh pergi kepada tempe. Bagus, makanan-makanan yang diperam. Ni bagus untuk kita jaga K2, terutama sekali kalau ada miso soup Japanese punya style. Kalau you rajin dan lalu makan natto punya soya bean yang dia peram tu, yang baunya, ya Allah, saya belum rasa, tapi ramai yang tak biasa tu. Macam kita kat sini belacan lah, yang sana Jepun dia panggil natto. Tapi kita boleh makan yang selalu saya buat, sauerkraut, tahu tak, yang style German punya style tu, maksudnya gobes garam kan, kita peram 5 hari kita makan. Yang tu cun. Jeruk-jeruk ni, cashew nut, buah tin, buah peach, pistachio, semua boleh. Delima, berry, avocado, ni semua ada K2. Plum, prunes, kiwi banyak K2. So K2 sos dia boleh, sama ada you vegan tak vegan pun tak ada masalah. Bagi mereka yang makan daging dan organ food, senanglah sikit sebab dia banyak dengan K2. Namun jangan risau, zaman-zaman sekarang ni dah ada suplemen D3 K2 yang baik-baik. Cuma you kena tahu dosage. Selalunya saya kata kalau boleh orang dewasa tu kena ambil lebih kurang 10,000 international unit, dengan K2 nya lebih kurang 100 microgram, cukup untuk sehari. Sebenarnya yang direkomend lebih rendah, tak sampai 4,000 pun. International unit. Untuk D3 K2 dia kadang-kadang dia cuma bagi 40 microgram. You tak payah ingat semua ni. Selalunya kalau pembuat atau pengilang yang bagus, dia dah tahu dosage yang betul. Yang penting kita kena tahu ramai rakyat kita di seluruh dunia, katanya, bukan kata kat Malaysia saja, tapi kajian yang terdekat sekali dibuat kat Indonesia baru tahun bila yang terdekat, masa COVID ni dia orang buat orang kata study, sebab dia orang ada kajian mengatakan D3 boleh membantu merawat ataupun menghindar daripada COVID-19. Dah banyak kajian yang dikejar buat dalam 2 tahun lepas ni untuk vitamin D3. Dan selalunya D3 mesti berkawan dengan K2. Kalau tak berkawan, dia tak boleh. Pasal apa? Nanti kalau kalsium tu tak dikontrol, kalsium tu yang saya kata tadi, yang boleh membawa debaran jantung yang dahsyat-dahsyat sampai jangan main kalsium. Kalau terlalu tinggi, you boleh bawa maut tau. Kalsium jangan main. Kalau tak cukup, langsung tak boleh berfungsi pula badan kita, dan nanti tulang jadi osteoporotik pula. Sebab apa? Bila tak ada kalsium, body kita akan korek daripada tulang-tulang, especially kalau dah menopausal semua tu, dia mulalah tak cukup dia punya kalsium, dia akan ambil daripada tulang kita pula. So setengah orang dia minum susu banyak-banyak, dia ingatkan banyak kalsium. Tak, kalsium ada dalam susu, tapi disebabkan kalsium kalau terlalu banyak sangat pun tak bagus juga. Tetapi dalam susu, kenapa kita rasa tak sesuai? Sebab rupa-rupanya untuk orang kata hilangkan pH punya problem, acid dengan base, acid dengan alkaline tu kan. Kalau you ambil terlalu acidic, kalau ambil susu, maka dia kena ambil kalsium lagi, tak cukup dalam susu tu, dia kena ambil daripada tulang kita, masukkan. Bagi mereka yang banyak sangat minum susu, untuk nak jadikan stabil
Sebab apa? Dia terlalu, orang panggil apa? Terlalu acidic. So jadi tuan-tuan sekalian, sos ataupun sumber makanan saya dah bagi list tadi. Untuk D3 datangnya pada matahari, okey, ataupun you ambil suplemen 10,000 international unit cukup, okey. Dan jaga baik tentang, kalau tak jaga antara D3 dengan K2. Jadi nak jawab soalan yang mana lebih mustahak, dua-dua sama mustahak, tapi yang mana yang lebih berfungsi daripada, kalau list tu berapa banyak, D3 lebih banyak, K2 tak sebanyak dengan D3, tetapi K2 dari sudut kalsium punya, nak jaga letak kat mana dan nak kuatkan tulang atau kan gigi semua tu, dia kena ada. Kalau tak ada, D3 banyak mana pun tak boleh pakai, bahkan bahaya. Sebab apa saya kata, kalau kalsium tak boleh dikontrol, bertebaran, dia akan merosakkan dan membawa maut kepada badan kita. Tapi kalau cukup balance, dia akan menjadikan body kita cukup cantik, cukup cun. Barulah orang cerita tentang masalah lain, magnesium ke, potasium ke, sodium ke, apa lagi, vitamin omega 3 ke, dah masuk, baru boleh kita orang kata apa, susuli. Kalau tak betul D3 K2 dulu, body kita tak akan sehat. Sebab apa? Nanti kalau classification tu naik lekat ke arteri, jadi block. Kalau jantung, heart attack. Betul? Boleh, kalau kat kepala boleh jadi apa? Stroke. Kalau banyak sangat nanti classification tu, nanti habis. Kidney pun boleh rosak, dia sangkut-sangkut. Stomach pun boleh rosak. Apa lagi, kornea ni, mata kita kalau ni tak balance D3 K2 tadi, kalsium tu boleh deposit kat mata kita pun. Kalau deposit kat mata, tahulah apa jadikan, boleh rosak dan buta pun. Lung, paru-paru, bahaya sangat kalau dah boleh sampai jadi apa orang kata, paru-paru pun dah berparut dan rosak nanti. Boleh faham semua ni? Okay, right. So kita tak nak lah pula nanti bermasalah besar, sebab selalunya K2 ni berkurangan bagi mereka yang ambil antacid selalu. Ni orang yang kena gastrik, dia suka makan anti-acid, dia senang kena apa yang dipanggil K2 punya deficiency. Orang yang ambil antibiotik pun dia punya K2 akan jatuh. Statin untuk nak mengurangkan kolesterol, habis you punya K2 nanti. Kalau ada masalah fatty liver, kalau masalah GIT untuk absorption, susah untuk mencernakan kalsium, susah pula K2 nak buat kerja, tak apa juga. D3 pun tak boleh tolong bantu nak absorb, nak tarik keluar kalsium. Okey, jadi jaga baik bagi mereka yang menopausal, terutama sekali masalah osteoporosis. So ni kenapa saya cerita malam ni, masalah jantung, masalah arthritis, dan akhir-akhir sekalinya selalu masalah seperti sampai boleh cengkung. You punya pipi ni sampai jadi kempis, tulang jadi krekot kat sini, yang orang kata nak kena pakai braces dan sebagainya tu, itu kadang-kadangnya ada kaitan dengan tak cukup K2 dengan D3. Tulang tu dah mula lari. Okey, jaga baik. Orang yang sakit tulang, sakit otot, suka cramp, dan senang sikit-sikit je dia punya badan senang jatuh sakit. Sebab apa? D3 pemain utamanya. Satu badan kita dia kontrol. Senang letih, senang lebam-lebam, macam bruises ni, tak ada orang tumbuk pun. Senang jatuh rambut lagi, moody all the time, depressed macam thyroid, tapi bukan thyroid punya problem. Kadang-kadang dia panic attack pun ada. Gigi saya dah kata tadi kan, senang sangat berlubang-lubang, naik tarik gigi dan sebagainya. Kalau you cukupkan balik D3 dan K2 lepas 2 bulan 3 bulan, you tengok balik gigi tu boleh cantik balik, dan you punya apa tu, tarik-tarik gigi semua tu boleh jatuh-jatuh. Ini bukan melawak ni, memang betul. Okey, jantung pun dah pergi scan balik, dah kurang dah you punya classification tu. Okey, ni dah ada apa, polycystic ovarian punya sindrom tu, PCOS tu pun boleh kurang. Okey, dan last kali ialah masalah diet you dengan you punya body clock pun akan dibalancekan balik dengan soalan apa, melatonin kan, apa tu, kortisol siang malam semua tu, tidur akan lebih nyenyak.
Tempat tidur pun ada kontrolnya D3K2 ni. Okey, cukup dulu. Malam ni dahsyat. Kalau you tengok dia punya senario dia, kalau tak jaga betul-betul antara D3 dengan K2, siapa yang lebih mustahak? Jawapannya dua-dua mustahak. Cuma kalau dari segi list siapa buat kerja lebih, sebenarnya ialah D3. Lebih banyak list fungsi kerja-kerja fiziologinya. Tetapi bila dia cakap tentang nak jaga kalsium, dua-dua kena bersama-sama berganding bahu. Kalau tidak, kita yang jadi naas nanti. Alright? Cukup dulu, dah faham semua. Alright, terima kasih banyak. Saya nak ingatkan kembali untuk kanak-kanak, jangan lupa DND Kids ya, sebab zaman sekarang ni memang ada banyak ialah gejala-gejala seperti hand foot mouth disease, betul tak? Virus kita bukan habis lagi sekarang ni, walaupun orang dah mula relax, tapi ada juga dah naik balik sikit-sikit ke hospital tu. Jaga jangan terlalu kita lepas tangan. Seorang dewasa untuk immunity, saya kata berjala. Untuk kanak-kanak, jangan lupa untuk menangani masalah virus, bakteria semua tu, ambil DND Kids. Boleh? Okey, nah nanti dalam sehari dua ni saya akan cuba lancarkan apa yang dinamakan K2 dengan D3, dengan semalam saya sebutkan semalam saya sebutkan omega 7 kan. So kita nak cuba buat kombinasi supaya you tak payah pening kepala nak cari banyak tempat. Boleh? Jumpa lagi. Saya doakan anda sihat walafiat, semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, dan let go, feel good all the time. Bye.